Okey, kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka Hikmat. wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min Dengar tak suara? lisani Mana kamera mana Kak Angah? You, tutup suara. Tutup suara. Okey. Boleh dengar suara Ustazah? Boleh. Okey. Lah. Okey, mula-mula sekali sesi hadis. Hafazan hadis. Ada yang dah hafal? Hadis ketiga, man ahdasa. Fakira je yang dah hafal. Dan dah tasmek hadis. Untuk yang lain ada, kalau dah tasmek dalam kelas ni tak kena rakam video. Okey. Lagi sekalian, Ustazah ulang untuk bacaan hadis ni. Hadis ketiga, menghapuskan kemungkaran dan bid'ah. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddu. So siapa yang adakan sesuatu perkara yang baru dalam urusan agama kami yang bukan daripadanya, maka ia adalah tertolak. Okey. Selain perkara bid'ah yang kita, kalau kamu search ke apa kan, perkara baru yang diklaim sebagai ini dalam agama Islam ada buat. Tapi benda tu tak wujud. Pandai-pandai je yang buat tu. Itu jadi bid'ah kan. Selain pada tu, kalau kamu tersilap, kata apa, tak kaji mendalam sesuatu hadis tu, rupa-rupanya hadis tu hadis palsu ataupun hadis tu yang direka lah maksudnya, bukan daripada Nabi. Itu pun bahaya juga. Tak boleh. Akan ada hadis yang cakap kalau kita mengada-adakan sesuatu yang baru ni yang bukan daripada Nabi, lepas tu kita cakap itu daripada Nabi, kita seolah-olah dah tempat di neraka. Bukan kita lah, na'udzubillah min zalik lah. Okay, kalau seseorang tu dia claim, dia kata apa? Aku buat macam ni sebab Nabi cakap, Nabi ajar. Tapi padahal benda tu, dia baca hadis tu palsu. Bukan yang daripada perkataan Nabi. Dia berkata sesuatu yang baru tu, dia bagi tahu kan kawan-kawan dia kan. Dia selitkan nama Nabi, dia kata daripada Nabi yang cakap. Dia seolah-olah apa? Bukan seolah-olah dah. Dia memang telah menempah tempatnya di neraka. Tu bahaya tu. Benda-benda mungkar, bid'ah ni memang sangat bahaya. Tambah-tambah kalau pandai-pandai pergi kaitkan dengan nama Nabi. Okey. Memang tempatnya di neraka. Dah ada tempat. Memang dalam hadis tu cakap kerusi. Telah menempah kerusi di neraka. Kiranya memang bahayalah. Sebab tu kamu kalau ada masa lebih, kamu search lah internet pasal bid'ah, amalan-amalan bid'ah dekat Malaysia ni pun banyak sebenarnya. Cuma kita tak tahu. Bid'ah pun ada bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Ada bid'ah hasanah yang sesuatu perkara yang baru yang tapi baik. Itu boleh kita amalkan. Contoh kata zikir-zikir. Nanti banyak mana kita buat lagi banyak ke. Macam sesuatu yang baru yang kita buat tu, kita ikut ulama, amalan-amalan ulama. Okey, itu perkara baru yang dibuat ikut ulama ke apa yang bagus. Kalau bid'ah dolalah tu yang sesat, yang bertentangan dengan dengan syariat Islam. Okey. Kesimpulan daripada hadis menghapuskan kemungkaran ni dan juga bid'ah, kesimpulan dia. Okey, Ustazah, untuk hari terakhir ni kita terus kepada kesimpulan hadis, pengajaran hadis. Okey, Islam ni yang Nabi bawa ni, yang Nabi telah sebarkan ni,
dah sempurna dah. Dari segi hukum hakam, kamu tengoklah dari segi apa. Semua sebenarnya dah sempurna, dah dasar dan prinsip. Tak perlu untuk ditokok tambah. Kamu carilah pasal hukum hakam apa pun dah ada dah. Dah ada, ulama' dah susun, macam kita mazhab Syafi'i dah ada buku kitabnya kita boleh rujuk. Dah ada hadis dalam Al-Quran. Cuma kita perlu belajar, kita perlu menuntut ilmu tu, jangan pandai-pandai sendiri. Okey. Bid'ah ni sesuatu yang haram, yang kita memang kena tolak, Islam tolak dan sesat. Tak boleh ikut. Okey. Okey. Contoh kata dia tunaikan solat cara baru. Kamu pernah tengok tak kumpulan Syiah kalau dia solat macam mana? Kalau dia sujud tu kena ada batu. Batu dia adalah search dia dalam YouTube. Cara Syiah solat. Memang pelik. Dia solat laju. Okey, bila nak sujud tu dia sujud atas batu. Kadang-kadang bersembunyi di kalangan orang Islam yang memang ikut Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, dia ada Syiah ni dia akan sediakan batu. Dia sembunyi lah. Kat mana-mana bawah sejadah ke apa dia akan sujud sebab kalau ikut dia orang nak sujud tu kena ada batu. Ada banyak lagi. Okey, upacara keagamaan baru, ajaran sesat dekat Malaysia ni banyak. Kalau dulu-dulu tak tahulah kamu ada ke tak lagi time tu kan, waktu ustazah kecil-kecil dulu famous dengan Ayah Pin. Golongan ajaran sesat. Dia orang kena sujud dekat dia, minum daripada air kaki dia. Itu ajaran sesat lah tu, bid'ah. Okey. Kita kalau kata kita belajar, kita tahu, kita tidak jahil. Jadi kita boleh elak. Kita memang orang Islam ni kena menuntut ilmu lah. Yang paling penting ilmu apa? Ilmu tentang agama Islam. Okay. Sebabnya bila dah kita takut-takut menghampiri bid'ah haram ni, nanti membawa kepada kufur. Kufur tu kafir. Bahaya, kita tak tahu dah. Terikut amalan orang kafir pula. Okay. So, perlu berhati-hati, cek balik amalan apa yang kita buat tu. Sekecil-kecil amalan pun macam kita selalu sekarang ni banyak trending, viral, ikut artis ke apa ke. Kamu kaji juga, search juga apa pandangan mufti. Apa pandangan mufti, apa pandangan ulama. Supaya apa? Supaya kita tak leka lah sebenarnya benda tu salah tapi kita dah hari-hari duk buat. Okay. Jadi kamu duduk saja-sajalah dari internet tu, cari balik apa hukum ni. Apa hukum pakai ni? Contoh kata yang suka make up. Apa hukum pakai make up macam ni? Ada dan jawapan dia dalam mufti wilayah persekutuan dia punya laman web. muftiwp.gov.my. Kamu boleh cari dalam laman web tu. Mufti MUFTI WP wilayah persekutuan. Dalam tu memang banyak tentang hukum hakam. Kamu nak cari apa pun. Okey. Yang viral-viral ni sangat bahaya sebab kita dah akhir zaman. Segala yang viral tu kena tengok juga viral yang baik ke, yang larak orang panggil yang sia-sia lah. Yang melalaikan tu kamu kena search. Sangat-sangat sebab banyak buat benda yang lalai ni, hati kita makin jadi lalai. Susah nak buat, susah nak amal ibadat. Okey, itulah kesimpulan untuk hadis ni. Duduk saja-saja tu carilah pasal amalan-amalan bid'ah di kalangan orang Melayu. Dia banyak. Untuk apa? Untuk jadi panduan kepada kita lah supaya kita tak terlibat sekali. Okey, tak ada Fakira je yang tasmed hadis 3 malam. Hari ni tak ada. Hadis 3 ni pendek je. Man ahdasa fi amrina haza ma laisa. Aduh. Pendek je hadis dia. Tak ada yang ingat. Satu baris je kalau kita tulis. Ali yang ingat tak? Tak. Tak hafal. Betul ke tak hafal? Pendek je ni. Alia cepat juga hafal ni. Dia tak cuba untuk menghafal. Sebab kalau cuba untuk hafal, ayat ni pendek je. Satu baris. Kalau pilih hadis yang pendek. Baris tak ada?
Faris tak hafal? Faris pun semua otak dia rentas ni. Tak cuba hafal ke? Malam sebelum tidur ke? Lepas solat tak ada? Kalau hadis sahih daripada Bukhari Muslim, insya-Allah hadis sahih, kita dapat pahala. Kita punya hati bercahaya-cahaya. Macam pahala dia mungkin lebih yang sikit daripada Al-Quran. Al-Quran satu huruf terpunya sana. Tapi kalau hadis, rumah kita disinari cahaya. Kalau kita baca hadis, pakai tutup aurat elok lah. Kita niat kita nak buat majlis ilmu lah. Bacalah dengan masa sebab malaikat dekat langit tu dia nampak rumah-rumah yang ada majlis ilmu, rumah tu bercahaya. Macam kita dekat dunia, kita dekat bumi ni, kita tengok malam-malam kita tengok langit kan, macam ada bintang-bintang bercahaya kan. Macam tu juga malaikat akan nampak dekat bumi ni rumah-rumah yang ada majlis ilmu, rumah tu bercahaya. Jadi kamu saja-saja nak hafal hadis ni, pakai tudung, yang perempuan pakai tudung tutup aurat. Kalau majlis ilmu ni lebih daripada seorang, 2 orang, minimum 2 orang. Duduk sebelah. Contoh kata Alia dengan Fakira duduk sebelah pakai tudung elok. Lepas solat maghrib contohnya, baca hadis ni, dah dapat pahala majlis ilmu. Malaikat duduk sekali. Doa apa pun dimakbulkan. Kalau majlis ilmu kita kadang tangan doa kan, Allah makbul. Tak rugi pun. Ulang balik hadis ni malam-malam. Okey, tak ada yang nak hafal. Kita masuk kepada tajwid. Ada yang print tak? Zazah? Ada. Ada. Alhamdulillah. Okay. Ustazah buat awal tapi lupa nak masukkan dalam Google Classroom. Okey, hari ni sepatutnya minggu depan tapi habis awal kamu punya topik nun sukun tanwin dan juga hukum mim sukun mim mati. Habis awal kan topik tu. Kita terus masuk kepada hukum mat. Okay, hukum mat ni maksudnya panjang. Mat, topik-topik untuk mat ni ada banyak. Ustazah bagi dalam nota tu kan ada banyak tu. Ustazah pun tak kira ada berapa mat semua ni. Okey, untuk yang awal-awal ni kita masuk kepada yang simple lah, mat asli. Kamu ingat mat asli je. Dia ada nama lain dia mat tabi'i. Tabi'at. Kalau tabi'at mat ni panjang. Sebab mat tu maksudnya panjang. Okey, untuk mat asli, dinamakan mat asli bila huruf wawiyah tu hamzah atau tanda sukun selepas huruf mat. Selepas huruf mat tu tak ada apa-apa tanda lain. Okay. Kita kena panjangkan suara pada huruf mat dengan kadar 246. Tapi untuk mat asli kadar harakatnya adalah 2 harakat. Okey, 246 tu maksudnya kadar harakat mat yang lain. Nanti kita akan masuk lagi lah. Untuk hari ni mat asli. Okey, mat asli 2 harakat. Okey, Ustazah pun dah ulang-ulang untuk bacaan apa dalam surah-surah. Okey. Apabila huruf hijaiyah baris atas bertemu dengan huruf mat alif ataupun huruf hijaiyah berbaris di depan bertemu dengan huruf waw sukun ataupun huruf hijaiyah berbaris bawah bertemu dengan ya sukun dibaca panjang. Kamu tengok kat sini. Ustazah bagi contoh panjang 2 harakat. Okay, boleh faham kan? Boleh ingat tak lepas ni? Alif wawiyah je. 3 je tanda mat asli ni. Alif wawiyah yang sukun yang mati. Kalau alif, sebelum alif sukun tu baris atas. Baris atas. Kalau waw. Okay, kalau waw pula. Waw macam mana bentuk dia? Waw lah. Sebelum baris huruf waw mati tu tanda ni lah orang kata apa, domah baris depan. Baris depan. Hijaiyah baris depan. Okey, yang ketiga
Baris bawah bertemu dengan ya mati. Okay, untuk tugasan mat asli ni, setiap satu mat asli ni, kamu cari 2 contoh. Setiap satu mat asli tu kamu tengok nota kamu kan, mat asli alif, mat asli waw, mat asli ya. Kamu cari 2 contoh. Buka je surah Al-Mulk tu, banyaklah. Dia salin je. Okay, nanti snap hantar dalam grup kita, grup tahfiz. Tengok ni. Alif sebelum hurufnya berbaris atas fathah semua. Baris atas ni fathah. Okey, setiap satu ni mat asli kan ada 3 kan? Satu ni cari 2 contoh. Okey, nak bagi 5 banyak-banyak cari 2, okey? Okey, seterusnya. Dia hampir samalah macam bila kita tengok mat iwad ni. Yang kedua, kita akan belajar tentang mat iwad. Mat iwad ni iwad ni maksudnya ganti. Ganti apa? Dia ganti. Sepatutnya dia ada hukum. Kalau dibaca terus tidak berhenti pada ayat tersebut, dia ada hukum lain. Tapi sebabkan berhenti dekat situ, berhenti kan hujung ayat berhenti kan. Tengok Ustazah bagi contoh kat sini. Aliman hakimah. Aliman hakimah. Berhenti dekat situ jadi mat iwad kat situ. Bila berhenti buang satu baris. Aliman hakiman, bila berhenti jadi aliman hakimah. Bila berhenti terbaca dengan kadar 2 harakat. Tengok ni, kalau kata berhenti hudan, ada ya tak ada titik, ya tak ada baris, hudan. Jadi huda, kamu baca 2 harakat juga. Okay, dia mat iwad ni kamu ingat satu je. Mat iwad ni dia perkataan tersebut tanwin, bertanwin baris atas. Tanwin berbentuk fathatain. Fathatain ni 2 baris di atas. Lepas tu kita kena baca secara buang satu baris. Sebab dia berada di akhir ayat atau wakaf. Bila wakaf kan berhenti kan. Kata nak baca hakiman, hukum dia baca hakimah. Okay, 2 harakat. Jadikan satu. Baca 2 harakat. Okay, seterusnya yang sama juga 2 harakat ni mat silah qasirah. Qasirah ni dalam bahasa Arab maksud dia pendek. Okay, kat sini qasirah pendek. Dia ada 2. Tapi mat silah tawilah Ustazah masukkan dalam mat lain yang panjang. Okey, mat silah qasirah pendek. Okey, apa tanda dia? Kamu pernah tengok tak dalam Al-Quran dia ada tanda waw kecil, kepala ya kecil. Tu. Bukan ya, ha. Tanda mat seakan ha kecil. Ha kecil dekat sebelah dia tu. Ustazah panggil kepala ya, kepala ya kan macam tu kan badan dia. Itu kepala dia saja dekat situ. Okey, mat silah qasirah terjadi apabila huruf ha domir tu maksudnya sifat. Sifat ke? Inilah bahasa Arab, dalam bahasa Arab lah. Ha, apabila huruf ha di akhir kalimah bertemu dengan huruf yang berbaris selain hamzah dan sukun. Okay, kamu kena ingat selepas ha yang ada tanda ni, ha di hujung kalimah, bukan ha di tengah-tengah kalimah. Kamu tengok contoh kat sini, ha tu duduk dekat hujung. Tengok lahu, dia duduk hujung. Selepas ha yang di hujung kalimah tu, ada pula waw ataupun ni, ya, kepala ya kecil ni. Kat sini dia tulis ha kecil. Kemudian bertemu pula dengan huruf yang berbaris. Huruf yang berbaris tu selain hamzah dan sukun. Okey, kena baca 2 harakat. Okey, kat sini. Lahu ma fi li rabbihi lakanud. 2 harakat. Jadi macam seolah-olah macam mat asli lah, tapi tak tahu kat sini dia ada simbol 2 tu. Tanda mat yang kecil tu. Waw kecil dengan ya kecil. Okey, 2 ni sahaja untuk tajuk minggu ni. Okay, mat silah
Surah pun kamu cari 2 contoh. Okay, hari ni kiranya tugasan untuk tajwid hari ni ada 6. Mat asli 222. Mat Iwat. Mat Iwat pun cari 2. Mak Iwat pun cari 2. Okey, kalau Mak Iwat ni senang. Kamu buka je juz amma, surah belakang-belakang tu kan ada. Ada surah-surah yang kita baca ada hukum Mak Iwat. Okey, contohnya untuk kamu cari sekejap. Tengok ni. Surah An-Naba lah yang hujung-hujung tu Mak Iwat banyak. Okay, kamu ambil 2. Inna jahannama kanat mirsada. Okay, ada Mak Iwat banyak dalam surah An-Naba. Ada Mak Iwat ada banyak. Okay, kamu cari 2. Mak Silah Qasirah pun cari 2. Satu yang ada waw kecil, satu yang ada ni ha kecil ataupun ustazah panggil kepala ya. Kepala dia je. Sebab li rabbihi kita baca panjang kan seolah-olah ada ya mati selepas ha baris bawah. Okey, take note tulis nota apa tugasan hari ni. Ustazah tak tulis ni. Amanah kamu sendiri je yang mana join kelas ni. Yang mana hantar tu nanti ustazah ingatlah apa tugasan dia. Okey. Amanah ya. Okey, seterusnya kita terus masuk kepada hafazan. Okey, hafazan. Surah Al-Mulk kita insya-Allah lah minggu ni untuk kamu ustazah beri masa untuk hafaz surah Al-Mulk sampai habis. Sampai ayat 30. Okey, hari ni kita semak tajwid. Surah Al-Mulk ayat 4 ayat terakhir. 4 ayat terakhir surah Al-Mulk 563. 4 ayat terakhir 27, 28, 29, 30. Okey, jom kita semak tajwid. Kamu baca dan keluarkan contoh hukum tajwid yang kita dah belajar. Keluarkan 3. Okey, mula-mula sekali Faris. Ayat 27, a'udzubillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi tattabi'un. Okey, ni ada mim wajibul gunnah, mim bersabdu. Falamma, okey, 2 harakat. Falamma ra'awhu zulfatan si'at. Okey, ada ombak bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan jadi mad wajib 4 atau 5 harakat. Okey, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadza. Okey, ada mad asli wujuhul ladzina. Okey, jim baris depan bertemu dengan waw. Ada mad asli ni boleh bulatkan nanti kamu salin dalam kertas. Lepas tu tengok ni alladzina zi. Okey, ni mad asli zal baris bawah bertemu dengan ya sukun. Kemudian lagi kafaru wa qila. Okey, wa qila. Qaf baris bawah bertemu dengan ya sukun. Wa qila hadzal ladzi. Okey, tengok ada banyak mad asli dekat sini. Kuntum bihi. Okey, nun mati bertemu dengan ta. Apa hukum tajwid dia? Kita belajar awal minggu pertama. Nun mati bertemu dengan ta. Okey. Siapa tahu? Ifak Kiki. Kita dah dengar suara Fakira dengan Alia. Betul? Ifak Hakiki. Okey. Nun mati, tengok kat sini pun. Nun mati bertemu dengan ba. Apa hukumnya? Ni mati bertemu dengan ba. Nak belakang dia siapa tu?
Iqra. Bukan. Belakang dia tak sama pakai iqra. Mim mati. Ingat mim mati, huruf mim mati itu saja. Ikhfa ke, izhar ke, idgham. Belakang dia syafawi. Semua warna syafawi. Ikhfa ke, idgham ke, izhar. Mim mati bertemu dengan ba. Ifa Syafawi. Ikhfa syafawi. Okey, ingat ikhfa. Dia tak boleh idgham. Idgham ni memasukkan apa yang boleh masuk dengan huruf seterusnya. Mim. Mim bertemu dengan mim kena masuk terus. Okey? Bila mim bertemu dengan ba, apa tu? Ikhfa. Ikhfa. Ikhfa maksud dia sembunyikan. Sembunyi apa dekat sini? Sembunyikan huruf mim. Kita sembunyikan huruf mim, kita bersedia untuk sebut huruf ba. Mulut tu buka ataupun buka sikit. Okey. Tak rapat, bukan cemang. Kadaun. Ini ada ni. Bihi ni maksimal. Kuntum bihi. Apa tu? Tadi kita belajar mat apa? Mat silah. Kita baru belajar tadi. Boleh ambil contoh ni. Tu, ha baris bawah bertemu dengan apa tu? Okay, ya kan macam ni. Ya kan macam ni kan. Dekat situ dia cuma ada yang atas je. Dia ada yang kepala yang atas je. Okay, tadi dah kita belajar nak silas kasirah. Dekat sini. Okay kan. Mat silah kasirah. Okay, boleh ambil contoh ni. Saling. Ini mat silah kasirah, baca 2 harakat. Okay, boleh salin terus. Okey, seterusnya ayat 29. Irfan baca, Irfan. Sekejap. Ayat 28 surah Al-Mulk. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana Boleh berhenti. Kalau tak cukup nafas berhenti. Ar-Rahimana. Ar-Rahimana. Ar-Rahimana faman yujirul kafiri azabin alim. Okey, kita dah tengok dekat sini. Irfan dia dengung. Nun mati bertemu dengan mim. Nun mati bertemu dengan mim, idgham. Bila idgham dia bukan dengung sahaja. Dia memasukkan, sebab nama dia idgham, memasukkan huruf memasukkan huruf nun, bunyi huruf nun kepada mim. Sebab tu nama dia idgham al-gunnah. Okey, tak payah gantungkan kita macam itu. Terus tutup mulut dengung, kemamkan mulut tu. Wamam ma'iyah. Okey, tadi Irfan baca waman. Okey, waman sudah tergantung tu untuk kalau idgham al-gunnah, kita terus masuk kepada huruf tersebut. Waman ma'iyah. Okey, boleh Irfan. Kita baca. Qul ara'aytum in ahlakani Allah. Okey, mim mati bertemu dengan alif. Ara'aytum in. Apa hukum dia? Mim mati bertemu dengan alif. Mim mati bertemu dengan alif apa? Izhar syafawi. Okey, ingat kalau bacaan untuk nun mati bertemu dengan bahasa kita kena baca jelas. Nama dia izhar hati.
Tetapi kalau mim mati bertemu dengan huruf-huruf yang kita tak perlu dengung, nama dia izhar syafawi. Sebab apa? Izhar tu maksud dia jelas. Kita kena baca jelas. Tak payah dengung, tak payah masukkan huruf. Tak payah. Okey. Kemudian wa man ma'iyya, nun mati bertemu dengan mim. Tadi saya ada sebut apa? Idgham. Okey, tu Faris ada jawab. Idgham ma'al gunnah. Dengung dua harakat. Wa man ma'iyya. Ya. Rahimana. Okey, dekat sini ada mat asli. Famai yujirul. Famai mulut. Kita senyumlah sebab nun mati bertemu dengan ya, mulut senyum. Kalau nun mati bertemu dengan waw, mulut kita muncung kan. Famai yujirul. Nun mati bertemu dengan ya, hukum yang sama. Tadi apa? Idgham Ma'al Okey, idgham ma'al gunnah. Ya, waw, mim, nun, huruf idgham ma'al gunnah. Famai yujirul kafirina min azabin. Nun mati bertemu dengan ain. Apa? Izalki. Izhar halki. Okey, alhamdulillah. Min azabin alim. Okey, tanwin baris bawah. Azabin alim bertemu dengan alif. Apa? Hukumnya? Izhar halki. Izhar halki juga. Okey, nun mati gandingan dia. Nun mati atau tanwin. Mim mati tak ada dengan tanwin, mim mati je. Nun mati atau tanwin bertemu dengan alif, ha, ain, ha, ghail, kha, izhar halki. Okey. Seterusnya ayat 9. Alia Batrisha baca. Kul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Okey. Dhalalin mubin. Okey. Qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Okey, kat sini ada mat asli rahmanu. Kemudian nun bersabdu wajibul gunnah. Okey, dekat sini ada lagi satu bihi. Amanna bihi. Ada mat silah qasirah pendek. Kamu kena ingat mat silah qasirah pendek. Bacaan dia 2 harakat saja. Satu lagi mat silah tawilah panjang. Okey, yang hari ni kita belajar qasirah. Wa alaihi tawakkalna. Okey, tawakkalna. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Okey, ada mat asli. Man huwa. Mat. Izalki. Izhar halki. Betul? Okey, betul. Dhalalim mubin. Mubin apa? Apa? Idgham syafawi. Bukan. Ingat ni, kat sini nun mati atau tanwin bertemu dengan apa ni? Jadi idgham ma'al gunnah. idgham ma'al gunnah. Okey. Nun mati atau tanwin. Ingat, kalau nun mati kena bergandingan dengan tanwin. Tanwin baris atas, bawah atau depan. Okey, seterusnya Fatira baca ayat 30. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Okey. Qul ara'aytum in Fatira. Tadi kamu baca bunyi asbaha ma'ukum.
ma'ukum. Okey, itu 4 atau 5 harakat. Mad wajib. Mad wajib muttasil. Okey. Mim bertemu dengan alif, izhar syafawi. Nun mati bertemu dengan alif, izhar syafawi. Okey, ma'ukum wajib muttasil. Ma'ukum ghauran. Okey, mim mati bertemu dengan huruf ghain. Ghain, mim mati bertemu dengan huruf ghain, izhar syafawi. Yang ini baru izhar syafawi, mim mati. Okey, kemudian ghauran sama ghauran. Ra baris atas dan depan kena tebal. Tak boleh baca ran. Ghauran tadi bunyi pengira baca macam ra kita kena sebut ra. Bukan ra. Ghauran. Cuba baca lagi sekali. Ghau. Ghauran. Right. Ghauran gitu. Ghauran. Dengar. Ghauran ra. Berat lagi. Lagi sekali. Ghauran faman. Lagi satu. Ghauran kita bunyi tu menghampiri fa. Jangan lidah tu kena bergerak bagi nak menghampiri bunyi mulut. Bibir. Fa kan dekat kawasan kita bila sebut fa, af. Bibir bawah bertemu dengan di atas, di hadapan atas. Af. Tahu makhraj dia kat mana, kita tambah alif atas. Alif baris atas depan. Kita bunyikan af. Ghauran. Mulut ni. Ghauran samai. Okey. Samai ya'tikum. Okey, dekat sini nun mati bertemu ya idgham ma'al Sunnah. Okay, kemudian mim mati bertemu dengan ba. Mim mati bertemu dengan ba. Apa tadi? Ifa syafawi. Isfa. Okey, isfa. Kita kena sembunyikan huruf mim. Kita kena sebut nak bagi bersedia untuk bunyi ba. Faman ya'tikum bima'in. Ni mad wajib muttasil. Okey, ingat je ombak bertemu dengan huruf hamzah 4 atau 5 harakat. Tak kiralah dia dalam satu perkataan atau ada 2 perkataan. Okey, huruf mad bertemu dengan hamzah satu perkataan atau 2 perkataan. Panjang harakat dia 4 atau 5. Imma'in. Tanwin baris bawah bertemu dengan mim. Idgham ma'al gunnah. Okey, habis. Yang hujung-hujung ni alim, mubin, ma'in, itu semua ma'arik disukun. Ma'arik disukun. 2, 4 atau 6. Okey, habis surah Al-Mulk. Ada yang nak tasbih tak untuk ayat semalam 20 24, 25, 26. Saya. Okey. Kurang. Okey. Ada ayat. Berapa dah Alia? Sembilan. Ayat 9. Okey, Alia sambung. Qalu bala qad ja'ana nasirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innalladzi bukan allazi. Innalladzina yakhshawna Innallazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asiru qawlakum aw ijharu bi
innahum bikulli syai'in basir. Betul ke ni? Um, Ayat berapa dah? Ala ya'lamu man. Ala ya'lamu man. Ala ya'lamu man khalaqal wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi nusyur. Okey. Tujuh. Amintum Tujuh. ya. Wa ilaihi nusyur ayat 15. Okey, minggu ni last tau kiranya sampai sebelum kelas kita yang seterusnya. Hari Rabu kan? Okey, tempoh masa untuk kamu hafal sampai hari Selasa minggu depan. Okey, Alia sampai ayat 15. Faris nak tambah? Faris sampai ayat berapa? Sampai ayat Faris. Kat mana ni? 24 kot. Faris ayat sampai 13. Faris sambung ayat 14. Auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana? Ala ya'lamu man. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Amintum fis samai ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. walaqad kadzdzaba allazina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqbidin ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Itu juga 19. Okey, Fakira sambung. Fakira ayat 24. 25. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Okay. Alhamdulillah. Irfan? Tak ada lah. Apa yang tak ada? Tak hafal? Nanti kamu hantar video sampai ayat 30. 30. Okay. Sampai ayat 30 lah. Hari ni hari terakhir kita hafal surah Al-Mulk. Ustazah bagi tempoh masa untuk kamu hafal. Kemudian rakam, hantar video dekat Ustazah. Sebab minggu depan dah masuk surah lain. Ustazah dah tak tasmik lah untuk surah Al-Mulk dalam kelas, ketika kelas online kita. Okay, kamu kena hantar video. Okay. Irfan, nanti Ustazah masukkan dalam grup kamu punya dah ayat berapa semua ni. Okay, sekarang surah An-Naba. An-Naba pun kena hafal sampai habis. Minggu depan masuk surah baru.
bulan 12 surah baru. Surah selepas surah An-Naba. Okay, kamu praktis baca-baca dekat rumah. Selepas ni surah An-Nazi'at. Okay, kita sambung ayat 36. Irfan baca ayat 36. A'udzubillah. Surah An-Naba ke? Ya, An-Naba. Sekejap. Ayat berapa? 36. 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Okay. An hisaba, bacaan jelas kita tekankan an tu. Jangan gantungkan lidah kamu seolah-olah nak dengung. Ata'an hisaba. Okay. Okay, dekat sini mad wajib muttasil. Okay, baca 4 atau 5 harakat. Mir rabbika, tanwin. Hamzah tu tanwin baris atas bertemu dengan huruf mim. Apa tadi? Kita banyak jumpa dalam surah Al-Mulk. Idgham ma'al gunnah. Okay. Jazaa'an mir rabbika. Okay, hilangkan bunyi nun tu. Terus masukkan kepada huruf ra. Nama dia idgham apa? Idgham memasukkan. Kita memasukkan huruf nun tu, kita terus masuk kepada huruf ra. Kita hilangkan bunyi nun tu. Mir rabbika. Okay, idgham bila gunnah. Maksud dia apa? Bi tu dengan, la tu tanpa. Dengan memasukkan, dengan tanpa. Maksudnya memasukkan tanpa gunnah. Gunnah dengung. Tak kena dengung. Tak perlu dengung. Ata'an. Okay, yang ini pun mad wajib muttasil. Kamu ingat je, satu perkataan tanda mad ombak tu, tanda ombak tu bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Bila satu perkataan mad wajib, nama tu kamu ingat je, wajib. Mad wajib. An hisaba, tanwin baris atas bertemu dengan ha. Izhar halki. Okay, huruf-huruf izhar halki. Alif ha, ain ha, ghin kha. Okay, seterusnya ayat 37. Faris bacakan. Surah An-Naba ayat 37. 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Samawati wal ard wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikun. Okay. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Okay, dekat sini. Wa ma bainahuma. Okay, ada banyak mak asli. Samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Okay. Bainahuma ar-rahman. Berhenti. Ada nun kat hujungnya jadi mat iwat. Mat iwat tu dah mat arid disukun. Okay, la yamlikuna, la mat asli, yamlikuna, mim mati bertemu dengan lam. Izhar syafawi, la yamlikuna minhu, mim mati bertemu dengan ha. Izhar halki. Kamu tengoklah Quran kamu ni. Nanti bertemu dengan ha, izhar halki minhu khitaba. Okay, ni tengok kat sini ni. Khitaba, hisaba, mat tadi right.
Okey. Ada banyak contoh kat sini. Kalau Ustazah minta 10 pun boleh. Banyak dalam Quran. Okey, seterusnya ayat 38. Fakira bacakan. Ayat 38. Fakira. Yauma yaqumur. Nampak? إذا Ayat 38. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Dengar ke tak tahu Ustazah? Fakira? Oh, Ustazah tak dengar suara dia. Suara kamu, Ustazah tak dengar. Okey, tak apa. Baca ke tak tu? La yatakallamuna illa man adina lahu 38. Ayat 38. يوم يقوم الروح والملائكة صفا Putus internetnya. لا ي... Yaum. لا Kita لا boleh. يتكلمون إلا من أذن له الرحمن Dah habis dah. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. Baca. La yatakallamuna illa man. Dengar? Okey, dah habis dah baca. Yang hujung-hujung Ustazah tak dengar. Okey. Tengok satu-satu. Yauma yaqumur ruhu. Okey, dekat sini ada apa ni? Yaqumu. Baca. Yaqumu. Okey, bacakan. Kamu bacakan. Okey, yaqumu. Mat apa? Kita belajar tadi. Mat. Okey, kawan-kawan yang lain nak jawab pun tak apa. Mat asli. Yauma yaqumur ruhu. Okey, ru. Ra baris depan. Ada waw, sukun, waw mati, apa? Mat asli juga. Selesai. Dengar tapi Ustazah dengar putus-putus kamu punya suara. Tak apa. Kita teruskan. Wal malaikatu saffa. Okey, dekat sini kita tak belajar lagi. Kalau jumpa ombak ni kamu baca 4 atau 5 harakat. Allah. Okey. Dengar suara saya. Dengar suara tapi tak clear. Saffa. Okey, saffa ni kita belajar tadi. Mat, iwat. La yatakallamuna. Dekat sini ada mat asli. Illa man azina. Man azina. Nun mati bertemu dengan alif. Apa hukum dia? Kita dah belajar. Tadi pun dah ulang banyak-banyak kali ni. Nun mati bertemu dengan alif. Okay, boleh jawab terus siapa yang tahu tu. Nun mati bertemu dengan alif. Seorang je bergerak. Yang lain semua dah internet terputus. Okay, Faris boleh dengar tak suara Ustazah? Boleh dengar tak? Jawabkan. Nun mati bertemu dengan alif apa? Man azina lahur. Izhar apa? Izhar halki. Banyak kita jumpa ni daripada surah Al-Mulk lagi. Man illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Okey.
Ada mat asli dekat sini sampai hujung sawaba jadi mat ba tu jadi mat iwat. Ha, nama dia iwat, mat iwat. Betul tak? Mat iwat. Dot. Ha, okey. Ingatkan dal. Okey, mat iwat. Okey. Yang lain dah ni lah, dah terputus line. Okey, Irfan bacakan ayat 39 dan 40. Ayat 3. Kawan kamu yang lain dah terputus line. Zalikal yawmal haqq. Faman syaa'a attakhaza ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariban wa yawma Bau. Qaribai. qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Panjang. Boleh berhenti dekat maqaddamat yadah. Kalau tak cukup nafas. Lepas tu ambil lah wayaqulul. Okey. Boleh berhenti kalau kita jumpa ada wa tu yang maksudnya dan. Boleh berhenti. Kalau kamu sambung nafas nak habis, ada tertinggal hukum-hukum bacaan. Okay, kita tengok ayat 39. Zalikal yaumul haqq. Okey, dekat situ qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Bunyi lantunan qalqalah tu besar. Okey, sebab dia di hujung ayat kita nak berhenti. Kita bukan nak berhenti, kita berhenti dekat situ. Hujung ayat, lepas tu kita berhenti. Okey, dia ada syadah, tanda-tanda je dekat sini. Dia bukan berada pada tengah-tengah ayat. Dekat hujung ayat. Disebabkan kita berhenti. Okey. Lepas tu ada pula syadah, ada sabdu dekat situ. Zalikal yaumul haqq. Kamu berhenti sekejap je, seketika. Lepas tu baru lantunkan balik. Okey, tu qalqalah kubra. Faman syaa. Okey, nun mati bertemu dengan shin. Nun mati bertemu dengan shin. Apa? Hukum dia? Ada bunyi tu. Yakin sikit jawab tu. Aliyah. Ifah hakiki. Pandai. Okey. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Okey. Kamu nampak tak tanda ombak tu? Itu satu dalam satu perkataan. Ombak tu, tanda ombak, tanda mat ombak, bentuk ombak tu bertemu dengan huruf hamzah. Dia bertemu dalam satu perkataan ni. Sya'a ni satu perkataan. Okey, bila satu perkataan kita kata mat wajib. Dan harakat dia 4 atau 5. Okey, seterusnya ila ni mat asli. Rabbihi. Nampak tak? Ini selepas huruf ha baris bawah tu dia bertemu dengan kepala ya. Ustazah panggil kepala ya tu. Tadi kita belajar apa? Mat silah. Yang kita belajar hari ni. Mat silah. Kosiro. Mat silah kosiro. Okey, bagus Irfan. Ingat. Ma'aba. Okey, ba tu apa? Mat iwat. Mat iwat. Okey, sebutan mat iwat tu sebab dia ejaan dia adalah Ustazah bagi yang bahasa Melayu tadi kan. Dia macam kalau tak tahu bahasa Arab ejaan dia macam mana, sebut pun salah. Okey. Ain, waw, alif, ba. Okey. Okey, bila nak sebut mat iwat ni, mat iwat lagi Ustazah pun salah. Mat iwat. Buat mat iwat. Okey. Wow. Mana? Tu ba mat asli. Kan? Okey, tak belajar lagi. Okey, ada yang ni belum. Okey. Salah dah. Satu ni. Ada, tak apa. Nanti minggu depan kita masuk.
Kita fokus yang mana yang belajar je. Dulu. Okey, seterusnya yang 40. Inna anzarnakum. Okey, ada ombak bertemu dengan hamzah tu duduk dekat perkataan sebelah. Ini beza dia. Sebelum ni kita dok jumpa mat wajib je. Ini mat jaiz. Inna. Okey, tanda mat tu dekat huruf inna. Kemudian anzarnakum. Anzarnakum perkataan kalimah yang kedua. Okey, bila ada dua kalimah, satu ada ombak bertemu dengan huruf hamzah di kalimah satu lagi. Nama dia mat jaiz. Mat jaiz munfasil. Okey, munfasil tu maksud dia terpisah. 4 dan 5 harakat juga. Kamu cuma ingat 4 dan 5 harakat. Panjang dia. Ya. Okey. Azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Okey, dekat sini ada tanwin bertemu dengan qaf, ifa hakiki. Tanwin baris atas bertemu dengan ya, idgham ma'al ghunnah. Kemudian yanzuru, yanzurul. Nun mati bertemu dengan za, ifa hakiki. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Okey, dekat sini ada mat asli. Kuntu. Nun mati bertemu dengan ta. Ifa hakiki. Turaba. Okey, mat aywa. Okay, habis kelas kita. Dah terlebih 7 minit. Tak apa, kita start pun lambat tadi kan. Okay, habis. Untuk minggu ni kamu habiskan hafazan surah Al-Mulk dengan surah An-Naba. Okay, nanti hantar video, nak personal boleh, nak bubuh dalam grup pun boleh. Okay, kita tutup majlis hafazan kita dengan tasbih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Main kat bawah. Okey, assalamualaikum. Jangan lupa tugasan hantar. Okey, tak ada soalan kan?